Tapi bila dapat beli noza, sama juga zikir tu, sama juga Al-Quran tu. Tapi suami tu kan dia tak sedar, dia sedar dimanipulate tu kan. Dia beli, awak nak berapa? Siap berapa nak tu. Allahu Akbar, Masya Allah. Benda tu menyebabkan hati kita bukan noza, tu maksud saya. Kadang-kadang bila kita hadir majlis ilmu, dia telah mengurangkan kita kecintaan kepada dunia. Akhirnya apa pun datanglah iklan-iklan, kita boleh tepis macam tu je. Tak apa, okey, tak nak, terima kasih, tak apa. Sebab kadang-kadang tu beli apa pun alat yang canggih kat dapur, akhirnya periuk yang sama juga dia guna. Kuali yang sama tu juga yang sedap yang dah berkarat tu. Betul tak? Pisau macam mana hebat pun, tekan lepas pun jatuh sendiri, pisau yang sama juga yang masa awal kahwin dulu tu jugalah. Allahu Akbar, subhanallah. Ini berkenaan dengan sifat qanaah, sifat cukup apa yang ada, satu nikmat yang begitu besar daripada segala nikmat mewah yang Allah beri. Ada sebuah keluarga yang datang majlis ilmu, dikata ustazah, terima kasih. Selama ini sebenarnya kami dah dapat nikmat tapi kami tak syukuri, kami rasa tak cukup sebab kami suami isteri kerja keras sebab nak dapat target rumah yang kami nak. Kami kerja keras sebab target kami nak dapat kereta yang kami nak. Sampai kami hilang rasa nikmat kereta yang sedia ada, rumah yang sedia ada. Tapi lepas kami ikut berapa kuliah, berapa ceramah, kami suami isteri dah bahagia dengan apa yang ada. Allahu Akbar. Seorang isteri yang hadir majlis ilmu, bila dengar tentang keindahan syurga, bila dengar takutnya dihisap tentang apa yang ada, maka start daripada tu kurang meminta-minta dari suami. Kalau tak habis-habis nak beli tudung. Allahu Akbar. Dia boleh cakap dengan suami, bang tak tahu nak pakai tudung mana. Suami pun pening. Padahal dia tengah belek tudung tu, tak tudung lah tudung. Sebab nafsu kita terlalu besar. Dan nafsu ini boleh dijinakkan di mana? Di majlis ilmu. Allahu Akbar. Dan ada juga suami kata, ustazah alhamdulillah dapat rezeki yang tak disangka, perniagaan maju dan sebagainya. Walaupun biarnya kecilan tapi maju. Allah sebut barang siapa yang menempuh, yang mencari ilmu, maka Allah akan menjamin baginya kecukupan rezeki. Dan ada yang terakhir yang saya nak bacakan, iaitu jangan malu hadir ke majlis ilmu. Hadis ini sangat menarik. Allahu Akbar. Sama-sama kita dengar insya-Allah daripada Abu Waqi' Al-Laitsi rahimahullahu radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama para sahabatnya dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang terus menyertai Rasulullah. Okey, datang 3 orang. Kemudian 2 orang terus menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama masuk lalu melihat ada tempat yang kosong di tengah-tengah halaqah ilmu, maka dia terus duduk di sana. Orang yang kedua pula hanya duduk di bahagian belakang majlis. Manakala orang yang ketiga, kerana dia melihat orang terlalu ramai, maka timbul rasa malu untuk masuk ke majlis ilmu itu, maka dia terus beredar ke tempat lain. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi, hadis yang sahih. Jarang dibacakan tapi saya pernah dengar seorang guru baca dulu. Jadi saya nak ingatkan perkara yang sama memang berlaku sampai hari ini. Perasan atau tidak? Bila kita ada majlis ilmu, kita akan nampak ada tempat kosong kat depan. Selalu berlaku macam tu. Dan ada orang yang datang lambat, ada yang akan lalu-lalu dia duduk tempat kosong. Ada juga yang duduk di belakang, ada juga yang terus balik sebab dia nampak dah penuh. Jadi perhatikan. Lalu Nabi SAW bersabda, hendakkah aku beritahu kamu tentang 3 orang yang baru datang tadi? Yang pertama, dia bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Allahu Akbar. Yang pertama, dia memang niat untuk mencari ilmu, dia bersungguh-sungguh. Walaupun dia datang lambat, tapi ada tempat untuknya dan terus duduk. Walaupun dia malu orang nampak dia datang lambat, tapi dia lalu perlahan-lahan, dia terus duduk. Kalau majlis telah bermula, tak perlu bersalam mewangki kanan orang lalu, tak perlu salam. Kadang tu dia dah lambat, dia salam semua orang tu. Dia pun duduk. Macam YB kan? Jadi kalau yang datang lambat boleh ambil tempat, tapi lalu dengan kerik-kerik.
Maksudnya lalu tu dengan diam-diam, lepas tu duduk, jaga adab bila majlis telah pun bermula. Jadi Nabi sebut yang pertama dia bersungguh-sungguh cari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Yang kedua pula dia rasa malu ataupun dia kurang bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu dengannya, tidak memberinya ilmu yang banyak. Siapa yang kurang, Allah pun tahu kurang, dia duduk belakang sekali. Jangan kecil hati pula yang duduk belakang. Dan sebab itu sebab tak muat, ini cerita lain. Kalau ada orang depan masih luas lagi, kosong lagi, tapi dia suka cari belakang, ini adab yang kurang baik dalam menuntut ilmu. Lagi-lagi kalau kuliah maghrib, kadang-kadang tu kita tengok, bila ustaz tu mula je, dia dah mula bangun cari tiang masing-masing. Dia cari dinding belakang. Kalau dari sudut adab dan akhlak, ia bukan adab dan akhlak yang baik. Kalau ikut hadis Nabi ni, dia malu-malu ataupun dia kurang bersungguh dalam menuntut ilmu, maka Allah juga kurang memberinya ilmu. Saya ulang lagi sekali. Yang kedua pula dia rasa malu, yakni dia tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu dengannya, yakni Allah tidak memberinya ilmu yang banyak. Maksudnya akan ada beza orang yang duduk depan, duduk dekat, datang lebih awal berbanding orang duduk di belakang, ataupun dia sengaja memilih di tempat yang belakang, ilmunya takkan sama yang dapat dengan orang yang berada di hadapan. Adapun yang ketiga, yang terus balik, maka dia terus berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya. Na'udzubillah min zalik. Ini bukan sebab penuh, kadang-kadang orang kita berpaling. Bila sampai, oh ustaz ni, dia pun balik. Ustaz ni ngantuk ni, dia pun balik. Siapa yang berpaling daripada Allah, maksudnya daripada majlis ilmu Allah, maka Allah juga berpaling daripadanya. Allahu Akbar, na'udzubillah. Jadi 3 golongan ini kita berusaha untuk menjadi golongan yang pertama. Tapi kalau kita datang dah penuh, sama saja yang belakang ataupun depan. Faham ya? Dah datang dah penuh, takkan nak bergaduh-gaduh pula dengan orang depan. Jadi selagi mana dia datang itu awal dan sebagainya, dia berusaha, maka Allah juga bersungguh-sungguh untuk berinya ilmu. Tapi kalau ada lagi kosong di hadapan dan dia memilih untuk di belakang, dia termasuk golongan yang kedua. Dan siapa yang memilih-milih pula langsung dia tak hadir, dia berpaling, dia pulang, maka Allah juga berpaling daripadanya. Na'udzubillahi min zalik. 3 golongan ini maka kita perhatikan memang ada dalam kehidupan seharian. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan yang ketiga. Okey, baru nak masuk tajuk. Tajuk kita hari ini iaitu tazkiyatun nafs. Duduk tegak semua. Tarik nafas. Lepas. Subhanallah, Allahu Akbar. Orang dekat live dia sambil tengok sambil makan kacang. Jadi dia boleh gerak-gerak. Kita kat dalam ni lengoh ni kan. Ada tangan tak semua? Angkat dua-dua tangan. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang letakkan tangan pada bahu masing-masing. Bahu masing-masing. Urut diri sendiri. Biasa suruh orang lain urut kan? Urut diri sendiri dulu. Urut kaki kanan sambil cakap, ya Allah, aku sayang diriku. Akan ku jaga diriku baik-baik. Akan ku jaga. Kuat sikitlah suara tu. Akan ku jaga diriku dari kemurkaan. Aku pakai pakaian menutup aurat seluruh tubuh kecuali tapak tangan, depan belakang dan muka. Akan ku tutup juga kakiku, ya Allah. Ya Allah, aku sayang diriku. Sekarang pegang dua-dua pipi. Ya Allah, comelnya diriku. Tengok ada yang gelak. Tolong, akuilah. Aku pegang dua pipi, ya Allah. Comelnya ciptaanmu. Aku bersyukur Engkau ciptakanku begitu indah. Ya Allah, aku bersyukur Engkau ciptakan aku sebagai wanita, sebagai ibu
sebagai isteri, sebagai anak. Berikanlah aku kekuatan untuk menjadi wanita paling bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kalau tengok kat cermin tu, banyakkanlah bersyukur, jangan banyak kufur. Takut tengok cermin, kenapalah hidung aku kembang macam ni, kenapalah kulit aku gelap, kenapalah sekian-sekian. Allahu Akbar. Allah berikan kita seindah-indah ciptaan. Allah sebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik, seindah-indah ciptaan. Jadi apa yang Allah beri, keadaan muka badan kita kadang tak puas hati dengan badan. Kenapalah aku keton, kenapalah aku tinggi sangat, kenapalah aku lebar macam ni kan. Lebar, dia salahkan orang pula, dia lupa tu kan. Allahu Akbar. Muka kita, suara kita, tangan kita, kaki, tubuh badan inilah yang mampu kita tampung ujian untuk jadi sebab masuk syurga Allah. Ada orang yang kita nampak seronoknya dapat muka macam Nilofa contohlah kan. Belum tentu kalau kita dapat muka macam tu kita mampu menanggung beban pujian manusia. Walaupun nampak seronok, tapi ramai yang kalah dengan ujub, kagum dengan diri sendiri. Riak, takabur, dia menanggung beban itu 50 tahun, 60 tahun dia memiliki wajah begitu. Bukan saya cakap Nilofa ni, bukan. Maksud saya, ada orang tidak mampu menanggung ujian pujian yang datangnya daripada wajah yang indah, tubuh badan yang indah, suami yang baik, anak yang menjadi. Orang duk puji, ya Allah macam manalah kau anak-anak semua menjadi baik-baik. Tengoklah siapa mak dia, lalu dia sandarkan pada diri dia. Lalu dia pun, ya Allah, dia rasa ini adalah asbab doa. Saya, amalan saya setiap malam mesti tahajud, jangan tinggal. Akhirnya tanpa sedar dia menceritakan rahsia dia dengan Allah. Allahu Akbar. Sebab itu apa yang Allah beri kepada kita saat ini, dari segi rupa ke, harta ke, suami ke, suami yang kita dapat itulah suami yang mampu menampung dan memberi jalan kita ke syurga. Sama ada baik ataupun buruk, itulah sebaik-baik suami yang Allah beri. Bukan sebaik-baik suami apabila suami kita sempurna, sebab manusia tak ada yang sempurna. Bukan sebaik-baik anak apabila anak itu mengikut apa yang kita nak, tidak. Tetapi mana anak itu berjaya membentuk kita menjadi ibu yang sabar, ibu yang reda, ibu yang sentiasa berdoa. Kalau anak semua okey, akhirnya kita kurang berdoa dengan Allah. Lalu anak itu menguji sabar kita, kita sentiasa menjadi yang sabar, insya-Allah sabarlah sampai mati, kita akan dipanggil masuk melalui pintu sabar, pintu syurga yang namanya pintu sabar. Allahu Akbar. Anak yang ada yang Allah kurniakan, itulah anak yang terbaik. Walaupun pada zahir anak itu banyak menyakiti hati kita, membuatkan kita malu kepada jiran-jiran, tapi itulah anak yang Allah beri, yang mampu kita tampung, yang mampu kita hadapi, membawa jalan kita ke syurga. Rumah kita, kereta kita, diri kita, inilah yang apa yang Allah beri, itulah yang terbaik. Sebab kalau ikut fikiran kita, kita nak begini, kita nak begini, nak begini, tapi Allah bukan beri apa yang kita nak, Allah beri apa yang kita perlu. Apa yang kita perlu untuk sentiasa berada di jalan yang benar, yang kita selalu minta di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus bukan mengikut pengetahuan Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid, yang maha memiliki pengetahuan, yang maha bijak, yang maha cerdas. Allahu Akbar. InsyaAllah. Tadi kata nak masuk tajuk kan? Tajuk kita tazkiyatun nafsi, maksudnya penyucian jiwa. Jadi untuk mengetahui tentang penyucian jiwa ini, saya nak memulakan dengan hidup kita. Kita perlu tahu kekurangan diri. Kita lebih tahu kekurangan ataupun kelebihan diri masing-masing. Apa kelemahan diri kita? Kita pernah tak tanya suami kita, bang, apa kekurangan saya sebagai seorang isteri? Sanggup tak tanya soalan tu? Sanggup tanya? Sanggup tu dengan warning ke? Bang, apa kurang lagi saya? Oh, tanya soalan tu pun suami dah takut nak jawab. Apa kurang lagi saya ni bang? Oh, tanya soalan. Ataupun
Tanya tu lembut, bang, saya bersedia insya-Allah. Kalau awak nak tegur saya apa-apa, awak tegur je. InsyaAllah saya tak akan menjawab, saya tak akan cakap apa-apa. Tapi awak kena ingat dia sambung tu ada syarat. Tapi awak kena ingat, bang, saya manusia biasa, saya mesti ada kekurangan. Oh, dia pandai buat ayat tu kan. Awak tengoklah tu, anak-anak sedang tidur tu, bang, siapa yang lahirkan mereka? Suami daripada nak cakap terjadi cakap tu kan. Allahu Akbar. Sekali-sekala memang kena buat muhasabah diri. Dan orang yang paling dekatlah yang paling tahu tentang kekurangan diri kita. Bang, ada apa nak tegur saya? Awak nak tegur apa? Buat jadi rutin. Saya kadang-kadang buat dengan anak-anak, budak-budak tak bertapis. Tapi biasanya saya buat dengan anak-anak tanpa suami saya ada. Sebab kalau tak, suami tu tolong tepuk tangan. Telus. Okey, setiap minggu kadang 2 minggu dia orang tunggu-tunggu rupanya saat nak muhasabah. Subhanallah, ibu-ibu, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Buat aktiviti begitu sebulan sekali ke? Tanya, okey, sekarang siapa nak tegur Umi? Ada apa tak nak tegur Umi? Berebut-rebut. Imran dulu. Imran nak cakap apa, Imran? Oh, kita dah lain macam tu kan. Hari tu kan, Umi kan, masa orang datang kan, sekian-sekian. Cerita tu 3 minggu lepas. Cerita 2 minggu lepas, dia simpan. Umi kan, masa tu, masa kawan-kawan Umi datang, Umi senyum je. Lepas je kawan-kawan Umi balik, Umi terus masam. Umi dengan kawan-kawan, Umi jaga muka Umi. Dengan anak-anak, Umi tak jaga. Kena tegur tu. Imran, masa tu Umi penat. Saya jawab, Umi penat. Jadi lepas kawan-kawan balik, Umi penat. Jadi Umi tak larat dah masa tu. Masa kawan-kawan Umi ada, Umi penat tak? Dia tanya. Umi penat juga, tapi takkan nak tunjuk muka masam depan kawan-kawan. Kenapa Umi tak boleh jaga depan Imran? Faham tak? Anak-anak mendidik kita. Nabi sebut, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Anak saya menegur saya jaga air muka dengan orang luar walaupun dalam keadaan penat, tapi saya tak jaga air muka dengan anak-anak. Kita kadang-kadang dengan suami, kita tunjuk muka penat. Masa dalam kereta okey lagi, dengan radio senyum, bagi laluan orang senyum. Nampak je atas rumah terus penat. Bawa handbag macam bawa batu. Assalamualaikum bang. Tiba-tiba pula dengan suami. Sampai hati kita kepada keluarga kita, kita lepaskan rasa penat. Kita bagi suara yang tak larat. Sebab itu bila nak balik, sebenarnya kita kena tukar emosi kita. Ya Allah, Ya Qawi, berikan aku kekuatan. Ya Allah, berikan aku kecerdasan. Allah, Ya Rashid, yang maha cerdas, beri aku kecerdasan. Bila buka pintu, Assalamualaikum, beri senyuman yang paling manis. Mudah-mudahan dengan itu anak kita tak sabar menunggu kita balik. Sekarang kita tak tahu anak cucu kita, suami kita berdebar kita balik. Dah balik dah mak kau, cepat sikit ke rumah. Ya Allah. Kita takut, perpulakan kita menakutkan, bukan dinanti-nantikan. Dia orang elok dengan bapak tenang, rumah bersepah, bapak tak bising. Bila mak buka pintu, dah ni kenapa apa jadi kat rumah ni? Allahu Akbar, subhanallah. Kita sentiasa diuji untuk memenuhi tuntutan hadis Nabi itu. Nabi sebut apa? Khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, orang paling baik dengan ahli keluarga. Sebenarnya ada orang kata, ustazah, itu normal lah ustazah. Takkanlah kita nak senyum je semua. Takkan tak marah langsung. Memang boleh tegur, bukan kata tak boleh tegur. Tapi bayangkan kalau kita ini jadi orang yang disukai balik, anak-anak kita tak payah marah, dia akan kemas. Umi nak balik kejap lagi, jom kemas. Sebab Umi selalu tunjuk wajah yang gembira, mereka juga nak gembirakan hati Umi dia. Percayalah, anak-anak akan buat begitu. Jom-jom kita kemas.
Kadang-kadang kita balik ke rumah kemas, kita orang buat operasi, dah jangka dah umi balik pukul berapa. Sebab bila ibu suka menggembirakan anak, anak juga akan suka menggembirakan hati ibunya ataupun hati ayahnya, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi tajuk saya ni, saya nak mula dengan mengetahui kekurangan diri. Ketahuilah sekiranya Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka akan diperlihatkannya kekurangan diri hamba tersebut. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka pasti dia akan mengetahui kekurangan-kekurangan tersebut. Apabila dia mengetahuinya, berkemungkinan dia akan mengobati kekurangan tersebut. Tetapi kebanyakan manusia tidak melihat akan hal ini, maka mereka lebih cenderung untuk melihat kesalahan orang lain. Siapakah yang mahu mengetahui kekurangan dirinya, hendaklah dia melalui 4 perkara. Siapa yang nak tahu kekurangan diri, kena melalui 4 perkara. Yang pertama, berhadapan dengan seorang guru yang mursyid, yang mampu melihat kekurangan dirinya dan mampu untuk mengubatinya, iaitu seorang guru yang alim dan zuhud akan membimbing muridnya daripada cinta dunia kepada cinta Allah dan akhirat. Kita perlu ada seorang guru dalam hidup kita. Manakala apabila kita memiliki guru, selepas itu kita perlu selalu suka bertanya. Jangan memilih-milih guru tu, guru ni. Mana-mana guru yang alim, yang mana kita jumpa, contohnya kita boleh menyantuninya, yang mana mungkin kita boleh jumpa di rumah dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa, contohnya kata Ustaz, Syekh, sekian-sekian, boleh tak bagi apa-apa nasihat untuk kami sekeluarga? Boleh tak bagi teguran kepada saya, kepada suami? Ada orang memang suka menyantuni guru dan bertanya. Subhanallah, ada setengah guru, dia nasihat yang berbeza. Dia bukan bila orang datang jumpa nasihat sama belaka. Kerana itu ilham daripada Allah kepada guru-guru yang alim, guru-guru yang zuhud, subhanallah, yang mana mungkin diberi dikata ni banyakkan istighfar, yang ni pula diberi kata banyakkan selawat, yang ni pula banyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Dan kemudian bila kita dapat apa-apalah zikir-zikir, maka kita beramal, mudah-mudahan dengan cara itu Allah memperlihatkan kekurangan, ataupun dia boleh tegur direct, wallahu alam. Yang kedua, tolong cari sahabat yang benar dan beragama, lalu dijadikan teman tersebut sebagai pengintip kekurangannya, agar dapat memberitahu apakah kekurangan yang ada pada dirinya. Allahu Akbar. Yang pertama, cari guru. Yang kedua, kita perlu cari sahabat yang boleh memberitahu kekurangan diri kita. Masa saya buat buku ni kan, Sahabat Dunia Akhirat, cuba buka sekarang buku ni. Bab yang pertama, muka surat 1. Kita akan berhenti pukul berapa ni kalau ikutkan? Pukul 11 ke 11.30? 2 jam lah saya kira. 9.30 sampai 11.30. Setengah jam je lagi. Boleh tak? Boleh ya? InsyaAllah. Cuba plastik tu semua buka. Muka surat pertama, bab yang pertama, iaitu sahabat dunia akhirat. Sahabat, jika ada sahabat dunia akhirat, jangan lepas kuat. Walau kadang ada tergudis hati, jika belum ada, berdoa dan carilah dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Mempunyai sahabat dunia akhirat adalah keperluan, adalah kewajipan, perlu bagi kita. Ada sahabat dunia dan akhirat, bukannya pilihan tetapi satu keperluan. Bila masa saya tulis ni, masa tu saya ditegur oleh seorang kawan rapat. Saya ditegur, saya nak terima sampai saya menangis-nangis. Sampai suami saya tegur, dah kenapa sampai bekak mata ni, sebab tak boleh terima teguran tu. Masa menangis tu, masa tu saya dalam keadaan ujian yang berat juga. Ujian hentaman, cacian macam tu lah. Kita terima ujian tu, kita rasa berat, kita cuba mengadu pada kawan ni kan. Tiba-tiba kawan ni masa tu lah dia beri teguran demi teguran. Kita dah ingat kawan kita akan, kita harap kawan kita sabarlah, kau berada di jalan Allah, insya-Allah kau ni. Kita kan nak macam bentuk-bentuk macam tu, nak kuatkan kita. Tiba-tiba kawan ni dia direct je, saya nak tegur awak beberapa perkara lah Asma. Dia pun tegur dalam keadaan kita tengah lemah tu kan. Masa tu lah dia beri pula peluru-peluru seterusnya.
Lagi masa tu saya rasa berat. Tapi subhanallah, saya temui jawapan tu selepas itu. Benar nasihat kawan saya tu. Betul lah apa nasihat kawan tu. Masa dia beri nasihat tu, saya menjawabkan main lagi. Awak tak faham keadaan saya. Awak tolong di tempat saya. Cuba awak bayangkan, menjawab je kerja ni. Kawan tu pun kecil hati. Dia terdiam. Dia kata, tak apalah Asma, saya tegur awak kerana saya sayangkan awak. Kalau tak terima, saya harap awak akan boleh terima selepas tu. Saya pun diam, dah tak bercakap. Esok lusa tu saya pun mesej balik. Terima kasih di atas teguran awak. Awak kawan saya, sahabat dunia akhirat. Allahu Akbar. Kita kalau nak jumpa kawan dunia senang. Kalau kita tanya soalan, tudung saya okey tak? Okey, terbaik. Okey dah ke? Sebab kita beri dia kuih kacang. Kuih apa? Kuih talam. Apa-apalah. Itu kawan dunia. Semua okey dah ke? Tapi kawan dunia akhirat, minta maaf lah saya nak tegur sikit. Tuduh awak memang okey. Tapi belah tepi tu singkat. Contoh saja. Bukan nak cakap siapa-siapa ni. Kita kadang perhatikan tudung kita dah labur depan. Tapi singkat sebelah tepi, bila angkat tangan nampak juga tu. Betul ke? Betul kan? Betul ke tak? Takut nak cakap benda ni. Kadang itu sebab fashion hari ini, dia ada buat belah depan saja. Tapi tepi tu kalau berjalan, orang bukan jumpa depan je, tepi pun ramai. Perhatikan tudung kita. Ada pula kawan tu bila tanya, macam mana baju aku pakai? Okey, lawa lah kau pakai baju ni. Tapi baju tu sebenarnya mungkin melekat. Kain lekra sekarang, tolong hati-hati ibu-ibu sekalian, terutamanya jubah. Banyak baju tu melekat, walaupun longgar, bila berjalan nampak bentuk. Kawan yang baik dia akan tegur, minta maaf baju ni bila awak berjalan, awak berdiri okey, bila awak berjalan dia nampak bentuk. Kau ni asyik nampak aib orang je, aib kau tak nampak. Walaupun kena marah, dia sanggup merisikokan diri dia walaupun dia kena marah. Okey, announce lagi, kena bayar ni, announce ajak-ajak. TAS 313, alihkan kenderaan TAS 313. Jadi cuba kita baca hadis yang pertama dalam buku yang pertama ni, dalam bab yang pertama ni, baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis di dalam buku ini telah ditapis hadis yang sahih, yang bermaksud seseorang itu mengikut agama cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Sahabat ni orang yang rapat. Berkawan boleh berkawan dengan semua orang. Orang buat maksiat pun kita boleh berkawan. Orang non-muslim pun berkawan. Kawan boleh kawan semua orang. Tapi bila sahabat, tolong cari yang rapat ini. Nabi sendiri pesan, tolong perhatikan siapa orang yang nak dijadikan sahabat, kerana seseorang itu akan terikut dengan cara hidup sahabatnya. Kalau berkawan dengan kaki jalan, memang asyik nak berjalan je. Minggu ni nak jalan mana? Bulan depan nak jalan mana? Yang bulan ni tak pergi lagi, dah rancang dah bulan depan nak pergi mana. Mengumpat memang kerjanya mengumpat. Kalau berkawan dengan kaki Al-Quran, insya-Allah banyak baca Al-Quran. Berkawan dengan kaki zikir, insya-Allah banyak zikir. Ada orang memula dia masuk grup zikir. Lama-lama dah selalu orang peringat, dia pun left group. Saya nak nasihatkan, kalau kita dah masuk satu grup zikir, walaupun kita tak berzikir, walaupun orang selalu ingatkan, jangan left. InsyaAllah itulah sahabat dunia akhirat kita, yang selalu ingatkan kita tentang zikir, tentang baca Quran, ataupun ada grup kuliah. Walaupun ada mulut dalam tu laser sikit. Kadang orang left group bukan apa, sebab ada orang laser dalam tu. Dia sound direct ni, nama-nama lama tak tanda, berzikir tak? Oh, tanya direct tu kan. Makin hari makin dekat dengan nak mati, bukan makin muda. Ingatlah sikit. Oh, dia laser macam tu kan. Ada yang hati tisu, memang senyap-senyap, pukul 2 malam dia pun left group. Betul tak? Masa orang tengah tidur, dia rasa orang tak tahu, padahal nama dia naik tu kan. Pagi besok orang akan tanya, siapa left tu, siapa left tu. Saya nak cakap, walaupun kecil hati macam mana pun, kadang memang ada orang memang mulut dia laser macam tu. Adalah peranan dia tu.
Adalah manfaat dia tu. Walaupun mungkin orang kecil hati dengan dia, mungkin dia dibesarkan begitu. Saya dalam bab ni kan, saya dah kalih. Masuk kalih tu, bahasa Terengganu kalih, masuk dah jadi ala biasa, tegal biasa. Masa saya handle masalah rumah tangga, dulu saya kerja perniagaan rumah tangga, maki hamun contohnya kan, dia maki suami dia depan saya, semua jenis binatang keluar. Saya tengok suami dia besar kecil suami dia, kesian dia. Lepas tu saya kata, puan, kenapa puan sampai macam ni sekali? Ustazah dah tengah marah, kalau Ustazah marah, dia cakap saya kata, tak, saya tak maki macam puan, saya tak akan cakap. Dah mulut saya menurut neraka, nak macam mana? Dia jawab macam tu. Saya tak tipu, memang betul ni dalam rumah Allah ni. Saya tak nak sebut lah perkataan apa, semua jenis binatang yang dua beradik tu pun dia sebut lah kan. Betul. Yelah, saya tak nak sebut. Ya. Lepas tu saya kata, puan, duduk kat luar sekejap ya, saya nak bercakap dengan suami kejap. Saya, encik, dah berapa lama macam ni? Ustazah dah kahwin 10 tahun, anak 4 orang, macam ni lah selalu kena maki hamun. Sebelum kahwin, encik tak tahu ke perangai bakal isteri ni? Tahu Ustazah, memang dah kena maki pun sebelum nikah. Kita kan masa tak tahu, kalau tak tahu, kita akan pandang buruk pada isteri tu. Kita akan pandang teruk. Lepas tu suami kata, Ustazah, kenapa saya boleh bertahan? Isteri saya daripada kecil sampai besar memang dibesarkan dengan maki hamun. Saya balik rumah sekali-sekala, saya sedih tengok dia, mak dia dah tua duk maki dia lagi, duk panggil dia macam-macam lagi. Saya tahu isteri saya ni mental torture, trauma. Sebab tu bila dia marah, dia keluar semua. Tapi saya cuma nak macam mana supaya saya boleh ubah isteri saya ni. Saya tanya suami tu daripada pancik, encik jaga solat ke tak? Minta maaf Ustazah, saya mengaku betul-betul kadang semayang, kadang tak. Encik nak isteri encik hormat pada encik kan, tapi encik tak hormat pada Allah. Encik tak boleh tunduk hati isteri ni sebelum encik tunduk kepada Allah. Jadi saya minta encik jaga solat 5 waktu. Kalau boleh pergi ke masjid sekian-sekian. InsyaAllah Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh mengubah berhidayah kepada orang yang kamu cinta. Encik buat apa pada isteri, encik tak boleh ubah isteri. Tapi Allah boleh ubah isteri encik. Innallaha yahdi man yasha. Allah boleh memberi hidayah kepada siapa dia mahu. Sekarang encik nampak encik nak ubah isteri, sebenarnya encik kena berubah dulu. Dan lelaki ni betul-betul dia buat. Lepas 2 minggu ke sebulan saya tengok dia telefon, Ustazah, Alhamdulillah banyak perubahan isteri saya. Perubahan yang sangat ketara. Yang sama ni saya dah minta air tawar apa tak macam-macam saya cuba. Betul, minta air tawar lembut hati isteri supaya tak memaki hamun lagi. Kesian tengok anak-anak kena maki. Dia tahu isteri dia sakit apa semua. Dia kata, Alhamdulillah Ustazah, perubahan yang sangat ketara. Saya tanya, siapa yang berubah encik? Betul lah Ustazah, saya yang berubah. Bila dia berubah, makin dekat, makin taat, makin tunduk dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, Allah tundukkan hati isteri, Allah lembutkan isteri. Bila Allah mengubah manusia, benda yang mustahil, tidak ada mustahil bagi Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab itu bila Allah latih saya, sebelum saya jadi pendakwa sekarang, Allah tempatkan saya jadi perunding cara supaya saya ini lebih mudah bersangka baik dengan manusia. Bila saya jumpa kes suami yang pukul, sepak, terajang isteri sampai gugur, sampai sekian, saya panggil isteri ni, saya kata, puan kena pukul, sepak, terajang begini teruk. Saya tengok report doktor, sampai 3 kali gugur sebab suami pijat. Kena siram minyak pasu bakar, tapi tak dibakar, kena ugut, nak dibakar hidup-hidup. Kepala ditarik, kepala dulu turun tangga, kepala ditarik. Macam-macam, lebam sini, banyak report doktor. Bukan tak ada ilmu, bukan tak ada pendidikan, ada degree cikgu. Macam-macam kes. Saya tanya, puan, cikgu, saya menangis. Saya menangis sebab kes ni teruk sangat. Macam mana cikgu boleh bertahan? Ustazah, suami saya mangsa dera. Suami saya mangsa dera. Orang yang dibesarkan dengan kasih sayang, boleh ke pukul orang, saya nak tanya? Tak mampu pukul orang. Orang dibesarkan dengan sepak terajang, itu dia membesar, dia jadi nak sepak terajang sebab dia trauma, sebab dia mental daripada kecil. Kalau hari ini kita jumpa seseorang kawan kita, siapa-siapalah dalam grup ke, tengok AJK Masjid sendiri, ada yang lembut, ada yang serik, ada yang tak bertapih, ada yang tak heran apa orang kata, asalkan orang dengar apa yang kata. Ada orang memang macam tu, aku tak makan lah, kena maki, aku tak kisah.
Ada yang macam tu perangai dia kan. Dia jalan terus je. Kita kalau kena maki berhari-hari menangis, kenapa dia tanya. Tu orang Allah baru buka aib sikit. Kalau Allah buka semua aib kita, hari-hari kita kena maki. Sebab itu kalau sekali ada orang ngumpat kita, orang maki kita, orang cakap buruk pada kita, syukur. Sebab itu sikit je Allah buka aib. Kalau Allah buka lebih, memang tak adalah orang pandang kita, busuk sangat kita ni. Allahu Akbar. Jadi bila kita jumpa orang dengan kasar ni, kalau kita jumpa orang yang straight forward, dia pun dibesarkan dengan mak ayah dia straight forward je ni. Kalau kita jumpa ada orang suka mengungkit, sikit-sikit mengungkit, mungkin dia dibesarkan mengungkit. Ada orang kita jumpa suka memaafkan, mungkin dibesarkan memang mak ayah dia seorang yang pemaaf. Kita ada jumpa orang yang sangat pemurah, ibu ayah dia pemurah. Ada orang yang kita kenal kedekut sangat, dia mungkin dibesarkan dengan kedekut. Mungkin lepas ni kan ada tabung yang diedarkan, kita akan nampak. Bila buka bedua tu, dia pun duk belek. Biru, hijau, merah, orange. Kejap pegang biru, kejap pegang hijau, kejap pegang orange. Akhirnya dia pegang-pegang ambil biru juga. Dia tak ada lawan kedekut dia tu. Jangan tengoklah ya, tengok diri sendiri. Allahu Akbar. Sebab itu lepas ni kalau boleh bersangka baik. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya siapa yang nak dapat husnul khatimah, banyakkan bersangka baik kepada manusia. Macam mana nak sangka baik? Kaedah tu, bila kita jumpa siapa-siapa yang menyakitkan hati kita, kita fikir kesian dia, mungkin dia dibesarkan begitu. Kesian dia, dia tinggikan suara. Hari tu saya dekat airport, ada seorang wanita ni, barang dia hilang. Dia punya tempik kepada yang jaga kaunter tu, daripada sini sampai hujung dengar. Suara dia memang tak payah guna speaker. Saya tengok sampai sini kata, dah lah dia tengok orang. Saya sebenarnya kagum. Sebab suara dia kuat tu, saya macam, ada lagi suara lebih kuat daripada aku.